travel and tours ni. Dia macam ni. Berapa persen dia sebenarnya berlaku secara saya tak tahu dia memang dia tak ada sebab aku lah mana lepas saya lagi pasal perubahan dalam hidup saya ni sebab macam Sarul cakap tadi betul, kita ada dalam satu perubahan yang baru. Kita ada keazaman untuk buat semula apa yang kita buat dulu. Dalam keadaan dulu kita macam pergi je lah buat rukun apa semua, kita buat murah juga tapi pergi dari secara jasad dari sini. Nah, bayangkan di dalam tu tak bila Allah bagi kita untuk saya ubah dari hidup keazaman tu timbul. Saya rasa Sarul pun cakap benda yang sama tadi. Memang begini kali ni ya Allah betul-betul nak kemudian tiba-tiba saya ada seorang ustaz dia buat dekat saya satu poster dan 20 hari dengan harga 7,500. Murah dia kata ni 20 hari macam mana dia buat. Kalau saya promosikan ni okey tak? Saya boleh beli tak? Keluar cukup. Saya promosikan, alhamdulillah dapat dengan harga yang itu ramai orang nak pergi. Dan daripada situ Ustaz Muzammil dia nak jumpa saya. Saya tak kena, sebenarnya dia betul-betul bersungguh. Dia kata dia kalau boleh dia nak bekerjasama dengan saya. Okeylah, saya kata tak apalah, kita tengok dulu macam mana. So saya promosilah kan untuk berikan 20 hari itu. Alhamdulillah waktu tu dalam ratusan orang juga lah yang bertanya dan akhirnya yang confirm tu dalam 60. Ini masa bila ni? Ini bulan 12. Bulan 11 start. Yang bulan 12 tu khusus kan. So dia start dalam pertemuan tu dalam Oktober je. Oktober. Kemudian promotekan untuk pergi ke Januari. Itu dia berpuas hati dengan respon orang ramai apa semua. Dia kata boleh tak kalau bantu Syafibah sebab dia orang baru. Dia orang baru dan dia orang perlukan daripada segi promosi. Sebab tu dia orang nak naikkan balik selepas PKP ni 2 tahun tak ada trip umrah kan. Jadi dia orang kena naikkan semula nak bagi orang ramai. So saya kata boleh, tak ada masalah. Kalau macam tu saya ni lah, saya cuba untuk nak buat. Ustaz nak buat berapa trip, dia bagi tahu ni sampai Ramadan. Satu juga kalau saya panggil kawan-kawan artis apa semua sebab dalam jemaah umrah tu katakan 20 ada satu free. Selalunya mutawif ataupun ustaz yang akan pergi. Tapi kali ni saya kata dia letak artis sebab artis dia perlu berseramai. Pengaruh dia orang besar. Jadi dia kata setuju. Betul itu daripada situ dia terus masukkan saya sebagai untuk menguruskan bahagian promosi itu. Saya buat travel and tours. Di situ peranan saya bermula pada pada Disember 2012. 7,000 tu sampai bila? 7,000 tu sampai bila? Itu dah habis lah. Itu maknanya yang akan pergi 3 hari bulan. Memang dah. Harga asal berapa? Ha? Harga asal. Harga asal kalau nak ikutkan ramai orang tak berani. Harga asal kalau biasa pun 12 hari 7,000, 8,000. Paling murah lah. Yang ini sebab wallahualam kontak ustaz ke apa kan, dia dapat harga yang sangat baik. Dia kata benda ni possible. Jadi sebab tu saya tengok macam dia punya matlamat adalah dia nak bawa seberapa ramai orang yang tak pernah pergi umrah lagi untuk pergi umrah dengan harga yang Panjang betul kan, panjang sudah research dulu tak sebenarnya ada banyak kes-kes agensi umrah scam kita tak tahu apa betul sangat saya takut sebab ada reputasi itu pun juga. Jadi memang saya buat research dan tengok Facebook. Maafkan saya Cik Bazan, saya pergi umrah dulu juga. Nanti apa-apa beritahu lah saya tak sabar nak pergi sana. Kau muat kan? Kalau nak free masuk dalam ni. Confirm raya sana
Nanti kita bincang sama dia. Jadi memang bila tengok ni scam dan sebagainya, juga. Bila saya tengok satu ni kesubuhan Ustaz Melamin sendiri nak datang. Lepas tu Ustaz Melamin merupakan seorang penceramah bebas yang agak dikenali di Negeri Sembilan. Dia memang dia mengukuhkan. Dia ada buat video dan dia banyak bergerak di dalam masjid dan surau di Negeri Sembilan. Jadi itu adalah satu keyakinan. Kemudian saya tengok daripada segi trip yang lama pun dia ada rekod video, dia ada rekod ni. Cuma dia kata memang dulu kita pergi tu kecil-kecil je. Kalau 8 orang pun jadi tak. Paling ramai saya tanya dia 12 orang. Dah 100 orang. Dia tak berani lah. Betul. Kali ini tadi alhamdulillah 100 orang jemaah yang akan bergerak pada 3 hari nanti saja. Satu kesan yang baik dan saya bersyukur dengan anak-anak. Membawa selebriti yang pernah pergi umrah kan Tapi buat masa ini nak tak nak kita perlu macam saya bukan tak macam saya cakap tadi, saya tembak mesej itu secara lawak sebenarnya. Juga dah siapa nak pergi, saya tak tengok kepada angka sebenarnya. bukan lagi nak ketepikan artis yang macam masih lagi Tak. Saya tembak semua. Tetapi itu saja yang respon kepada saya. Yang cepat kepada saya. Mungkin nak saya rasa dalam sekitar 20 orang. 20. yang respon cepat ni. Yang lain tu ada tapi lambat sikit. Ada yang tak. 14. Kota 14. Sudah 4 memang dia punya split. Kota macam 4. Macam pusat kan ni. Yang tak dapat kita melahirkan rasa hati tadi. Abang nak dengar ke aja. Combine awak tak ada. Perform. Dia tak respon. DJ korek. Dia tak pasal mesej. Dia tak pasal mesej. Allah Ta'ala belakang. Saya tak tengok lah. Cuma dia kata tak apa dah mungkin rezeki. Rezeki lah tu. Nanti Allah nak bagi kan. Nanti kan. Itu yang respon kita empat-empat. Adakah yang keempat-empat ni kawan baik ke? Tak rapat. Kontak rapat. Saya terus terang saya bukan terlalu baik dengan mereka. Biasa-biasa. Kenalan industri. So bukanlah tu orang kata apa yang seperti kroni yang itu. Ramai ada rezeki betul lah ni. Kita tu saya bila diorang respon kita tengok baru saya tengok diorang ni follow diorang semua. Maknanya dan satu lagi diorang tak minta ekstra apa-apa pun. Diorang tak minta apa-apa pun. Yang kita kata dapat pergi pun alhamdulillah syukur. Yang ditambahkan itu lah yang dalam video. Ya betul. Tak signifikan ada yang lain, bukannya juga Tuhan yang lain. Ada juga. Tapi saya cakap masa ni kita hanya sediakan tempat saja. Itu yang saya rasa 4 orang ni dia orang anggap ini sebagai satu tidak meminta kelebihan daripada itu. Tak tanya pun hotel. Okey je. Maknanya memang tempat tidak rezeki. Dan rezeki jeblak untuk saya dengan Syafifah. Sebab followers dia orang ramai. Betul. Baru Zunin Aziz kan. Mel Marali bagi saya dia influencer yang kuat lah. Dia sangat pandai. Saya nak target market masing-masing juga kan. Macam Allah tentukan tu macam ada pelawak, ada influencer, ada pelakon kan. Cantik lah. Itu adalah satu perkara yang sangat saya syukur itu. Apa sedikit tentang pasang buat abangnya macam mana? Dia tengok simpati kan, lihat juga. Sebenarnya semua cerita saya pada kata. Ada buat cerita sikit lah. Ada cerita banyak habis dah. Dia Tadi lagi yang mula dia. saya pun tak. Saya tak tahu saya ni berubah ke tak masa tu. Cuma dia datang dalam bentuk ujian.
Ujian tu pada saya dah bentuk ramai orang lah dan banyak channel yang saya mengalami masalah tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Malam bukan malam saya siap bila-bila tu saya tidur. Sampaikan fikiran saya jadi celaru. Kenapa tak boleh tidur? Kita tak tidur sehari dua pun okey. Bayangkan saya tak tidur sampai 5 bulan. Saya hanya macam terlalap. Ada, okey. Dulu saya tak boleh lah nak cakap benda ni sangat kan. Tapi ada ustaz-ustaz yang sebut kata mungkin ada benda yang mengganggu saya. Benda yang tak hidup pada awalnya. Tapi saya tak boleh cakap benda tu. Kan, sebab nanti tapi sebahagian ramai orang ustaz kata sebab saya pergi doktor tak ada apa. Kita cek Tak ada apa. Darah, jantung, apa semua. Tak ada apa. Sekarang lepas dah masuk join tabligh apa semua tu, ada lagi tak rasa benda yang sama? Tak ada. Total semua tu dalam masa 5 bulan lah. Kemudian bulan ke-5 tu saya dah start keluar semua. Rupanya itulah dia. Benda yang mungkin saya missing. Saya kangen sangat ni. Saya bisa buat kerjaya saya dan sebagainya. Nak cari duit, nak buat itu, nak buat ini. Semua saya tercicir benda yang besar. Sejak saya belajar dengan jemaah, berkumpul orang-orang alim, ustaz, bagi nasihat kepada saya. Banyaklah amalan yang mereka suruh saya lakukan dan saya pun istiqamah bersama jemaah. Daripada situ, hubungan saya alhamdulillah lama Allah bagi ketenangan kembali dan bagi saya tunggu balik. Sampai sekarang alhamdulillah. Semua barang paling besarnya adalah ujian kita. Satunya adalah ramai orang yang kata yang pun saya dah pergi mengajar kepada dia dalam dari kurangnya dulu. Saya kata saya elakkan kerana saya bukan benci dengan hiburan. Sebab dunia tu pun banyak ruang naikkan. Tapi kerana saya nak jaga apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan saya rasa ujian yang saya lalui itu Allah kata mungkin dulu kau banyak balai banyak ini kali ini engkau betul-betul kena buat satu perubahan dalam hidup kau, perbaiki hubungan dengan aku. Dan benda tu kalau saya tak jaga, sayang lah. Saya takut ada ujian lain yang lebih teruk. Jadi saya ambil keputusan untuk hanya tumpukan kepada kerjaya atau produktiviti dalam landasan agama dan dakwah. Itu je lah maksud ni. Tapi tawaran untuk daripada yang hiburan tu, bila saya dah keluar dah ada 1-2 video saya viral. Jadi ada video hari tu kan. Saya rasa ramai orang dah faham. Mereka dah tidak tawar kepada saya. Termasuklah mereka yang dahulu lah. Masa tu jadi saya pun rasa macam tapi sebelum kita tahu memang ada. sekarang ni macam mana? Tak ada langsung. Dia perjalanan tu Allah dah tentukan. Kita tak boleh kata. Tapi dalam perjalanan tu kalau nak kata serik tentang diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang tak pandai jaga. Mungkin daripada segi solat ni kan. Sebab dahulu bila saya disibukkan dengan doa-doa puasa kerja, benda tu menarik kita secara perlahan, secara kita tak sedar. Kita hanya tu dalam keadaan yang tak sedar kan. Alamak, banyak benda tertinggal. Hanya tunggu kepada benda nak cari duit, nak penuhi undangan, program. Itulah kehidupan saya dah mula. Tapi semasa itu rasanya macam aku buat benda yang betul lah kan. Solat pun kadang-kadang solat, kadang-kadang kerana keputusan kerja tinggal kan. Jadi macam tu lah. Benda itu yang saya sesalkan sangat kan. Dan
bila saya berada dalam masa yang baru ni, saya nak ada suasana yang baru, dapat kekalkan saya, dapat kekalkan momentum saya. Kalau saya katakan masa saya masuk balik, mungkin dia akan tarik saya balik. Saya kira macam ni, abang tak ada ambil job lagi lah sebagai DJ. Memang saya tumpukan kepada yang nak buat umrah ni lah. Tapi saya saat ni yang banyaknya yang saya ambil adalah undangan untuk perform. Itu memang macam walau-walau tiba-tiba jadi banyak. Ada rezeki lain, Perform. Walaupun memang sebenarnya daripada segi wang tunai apa, bukan banyak macam dulu. Bukan tawarannya. Sebab forum kan, buat dekat surau, dekat masjid. Dia bagi apa yang ni je lah yang ada. Kita pun, saya pun daripada situ tak lagi meminta-minta. Ada lah. Aku banyak pun tak apa. Tapi yang paling kesan yang paling buruk saya rasa adalah benda tu betul besar. Sikit tapi ada yang jadi saya jadi moderator. Dan ada juga yang jemput saya bersama rakan-rakan lain. Macam Abang Iwan. Undangan lah. Tetamu undangan. Kebanyakan ada yang tajuk dia, ada yang tajuk tentang ujian, musibah dan sebagainya, ataupun ada yang bagi kesan kepada kami untuk kongsi. Banyak kepada kisah penghijrahan. Banyak sebenarnya mereka nak supaya kami bercerita tentang bagaimana kita boleh beralih kepada fasa yang lebih baik dalam hidup kita. Kalau tengok kan, gaji abang dulu dengan sekarang, bila sekarang dah stop job-job yang biasa abang buat dulu kan. Sekarang fokus pada forum saja kan, lepas tu dengan macam umrah ni kan. Mungkin dari segi pendapatan tu macam mana, abang terasa sangat tak? Oh, Masya Allah. Ketiadaan tu. Sebelum saya betul-betul berhijrah kan, saya bergelut dengan satu fasa emosi lah, fasa yang tidak tentu. Aku nak buat ni, aku rasa macam aku dah tak boleh dah ni, aku tak boleh dah nak berasi macam dulu kan, nak bawa kereta macam dulu. Tetapi pada masa itu saya belum dapat lagi apa sebenarnya hikmah di sebalik ujian sebelum saya keluar dengan jemaah. Tapi bila saya start keluar dengan jemaah sekali, dua kali dan berkali-kali selepas itu, saya mula dapat input daripada jemaah itu, daripada para ustaz semua, yang sebenarnya apa matlamat hidup ini. Tujuan hidup kita di atas dunia ni sebenarnya. Kita dekat atas dunia ni adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Tetapi apa yang saya lakukan, mungkin juga ramai orang lain lagi adalah kita jadikan duit kita, harta kita itu sebagai maksud kita. Maksud kita maknanya kita kejar tu, kita kejar tanpa kita sedar yang kita tercicir perkara yang paling utama, iaitu so dulu saya berada dalam keadaan yang mana saya dapat semua kan, gaji dengan cakaplah Pak penyampai campur TV masa tu kan mewah. Daripada segi materialnya saya ada rumah banyak, kereta yang saya nak saya dapat kan. Tapi saya tercicir hubungan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah satu kehilangan yang sangat besar. Sekarang ni saya beralih pasang, saya nak kejar itu lebih daripada yang dapat. Dulu banyak metode, sekarang ni saya nak mengejar akhirat dan juga agama itu lebih. Dan apabila itu berlaku dekat hidup saya, alhamdulillah, seperti seolah-olah macam Allah atur kan. Walaupun tidak ada lagi gaji puluhan, walaupun tidak ada job yang lepas satu job ke job yang lain macam dulu kan, sampai penat dulu kan. Tapi sekarang ni dengan sekadar macam forum, kalau ada macam ni,
Dan waktu-waktu yang lain itu saya banyak berjumpa dengan orang, dengan jemaah ya, untuk ilmu, untuk berdakwah, belajar dakwah dengan dengan ustaz-ustaz semua kan. Benda itu adalah satu kekayaan yang sangat besar, yang tak ternilai untuk diri saya. Itulah kekayaan sebenarnya. Apabila kita letakkan agama dekat depan, Allah dalam hati kita, Allah akan jaga segala-galanya. Termasuk, bayangkan dulu, saya boleh katakan keperluan hidup saya. Ini saya cerita detail sikit lah. Keperluan hidup saya belasan ribu sebulan kena ada. Saya kena ada lebih kurang 12 ke keperluan di seorang satu Macam ni. bulan kena ada 12 ke 14 ribu. Sekarang kalau tak ada macam mana bang? Terjejas tak? Sekarang ini sebab apa keperluan itu ada? Sebab dulunya saya ada macam-macam komitmen. Itu ini. Tapi bila Allah bagi peluang kepada saya ni, Masya Allah, bila saya tak kerja benda tu, komitmen bulanan saya ni tiba-tiba sekarang ni tinggal apa tau? Tinggal kereta saja. Padahal rumah saya ada. Tapi tak adalah 2-3 macam dulu. Saya dah banyak jual rumah saya sebenarnya. Itu pun banyak pembantu saya lah kan? Tapi daripada komitmen itu tinggal hanya 2 kereta saya. Bayangkan macam mana nak buat pondok warga emas tu. Ustaz ni sebenarnya tak semena-mena tawarkan kepada saya tanah wakaf ya, untuk saya kerjasama dengan dia. Padahal saya sebelum tu fikir macam mana lah aku nak buka pondok ni, sebab mertua aku nak masuk ni. Macam payah sangat dia cari. Jadi kalau kita isteri saya kata apa nak buat, kita buka pondok warga emas lah. Sekali jumpa dengan ustaz ni buka pondok ni, saya kata jom buat dengan saya, ada tanah wakaf. Macam tu. Terus. Ustaz. Dan ustaz nak suruh saya uruskan pondok. Dekat mana tu? Dekat Tanjung Karang, Sawah Sempatan. Tanjung Karang. Pondok Nur Sihab. Setakat ni Nur Sihab, tapi dia masih dalam proses nak membina lah. Belum siap lagi. Belum lagi. So kalau buka abang akan jadi pengurus pondok tu lah. Pengurus pondok warga emas, sebab keperluan ataupun demand untuk pondok tu tinggi sekarang. Yes, betul. Orang tua-tua semua dah 50 ke atas. Sekarang ni kesedaran dia orang nak pergi ke sana, bukan nak duduk rumah aja. Betul. Kan? Belajar tu. Dia tengok bulan ni dan bila nak buat pondok tu, dan nanti saya buat pelancaran, datang tengok tempat pondok saya. Nak cakap detail. Betul. Tapi menarik. Kalau kita nak jaga gitu kan, carilah tempat macam tu. Sebab mungkin kita dah banyak tahun dah kita ni kerja kan atas dunia ni, kita fikir tu je. So Faizal, tadi dia cakap di banyak berforum kan, tapi dengan pengalaman awak yang public speaking bagus semua, ada tak detik di antara untuk menjadi seorang penceramah satu hari? Penceramah tu daripada segi penceramah agama lah. Belajar, Betul. Orang kata agama saya macam saya boleh buat senang-senang macam tu, tapi ia tidak semudah itu. Kerana kalau kita host untuk entertainment, host untuk hiburan, mungkin dah sebati dengan jiwa saya lah ya, daripada awal dulu. Daripada hati sama-sama gerak tu lebih kurang lah. Tahun berehat dengan saya tu lebih kurang kan. So macam daripada situ kita dah biasa kan, sampai ke tahun 2020 ni dah. Tapi bila saya masuk dalam medan ceramah dan sebagainya, betul-betul kuliah bersama ustaz, saya tengok apa yang membuatkan mereka tu istimewa, apa yang membuatkan mereka boleh berceramah segala rupa adalah ilmu yang mereka ada ya? Mereka boleh kaitkan segala apa benda yang berada di atas dunia ini, permasalahan dan sebagainya, dengan hadis, dengan Al-Quran. Apabila itu ada, Masya Allah, itu yang bila dengar ceramah tu sedap kan, kerana ilmu yang mereka ada. Jadi untuk saya
mungkin saya ada skill itu dari segi communication ya, tetapi saya kena tambah Minggu lah. Ada menuntut lagi masa keluar lagi dengan jemaah. Nah, itu punya selamat juga macam sekarang sedang sikit-sikit ya. Dan sekarang ni Ustaz yang tadi saya kata nak buat penuh dia macam mana saya boleh tak fikir dah pasal tanggungan dan komitmen saya, kerana dia sendiri jemput saya untuk masuk tinggal di dalam pondok itu. Sekarang saya dengan family saya semua kat situ. Tapi ada satu rumah khas lah, rumah khas. Family abang macam mana bang? Ikut lah. Alhamdulillah. Okey lah maksudnya. Alhamdulillah, ini satu benda yang memang kalau nak orang dengar tak saya. Tapi kalau Allah nak bagi tu dia bagi. Rumah saya pun dapat pemahaman yang sama. Anak-anak saya pun sekarang ni suka dengan suasana pondok tu. Dia orang sendiri nak pergi surau. Dia orang sendiri mengaji hari-hari. Itu benda yang sangat, itu anugerah yang besar. Bang, macam abang kan, yelah abang pun dapat hidayah tu kan. Lepas tu macam nak kasih wife abang dengan anak-anak semua macam sekali dan sehari luar tu. Ada sabaran tak? Sabaran sangat. Bukan setakat saya. Malah ustaz-ustaz yang sebelum ni, yang banyak tahu dalam bina dakwah, mereka kata bukan senang untuk kita terbang dengan dua sayap. Itu contoh. Maknanya macam mana kita nak dalam satu tak nak bawa bersama isteri dan anak-anak kita kan? Tapi bila saya ni saya keluar tu, saya tak tahu lah, mungkin doa daripada doa mak saya ke ataupun bila tengok perubahan yang saya dapat tu, orang rumah saya rasa mula-mula dia memang tekanan tu teruk, dia sendiri pun rasa tekanan, dia asyik di hujung saya, dia asyik menghadap saya dia hari-hari kan? Tapi bila dia tengok perubahan selepas saya keluar dengan jemaah, dia kata ini adalah satu benda yang positif. Jadi dia galakkan saya keluar lagi. Setiap kali balik, saya akan ceritakan dia benda yang saya dapat daripada jemaah tu. Apa yang ilmu saya dapat, saya sampaikan. Lama-lama Allah bagi, Allah jentik dekat dia untuk dia pun keluar dengan jemaah wanita. Daripada situ, dia sendiri pun dah rasa alhamdulillah. Dan kami sama-sama berpakat yang kita perlu ubahkan suasana kita perlu ubah cara hidup kita dekatkan dengan pengajian agama dan sebagainya, bergaul dengan orang-orang yang ada ilmu, bergaul dengan orang-orang alim. Sekarang ni kesan dia dapat anak-anak saya.